Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita selepas cuti seminggu. Okey, masih bersemangat untuk belajar. Jom kita sambung tajuk sebelum ini iaitu tempoh masa. Okey. Okey, awak boleh bersedia dengan buku teks dan boleh buka muka surat 143. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan apa yang dimaksudkan dengan tempoh masa. Okey, sebenarnya awak selalu sahaja guna tempoh masa dalam seharian. Contoh, cikgu tanya awak, daripada rumah ke sekolah berapa minit? Awak pun cakap, daripada rumah ke sekolah 15 minit cikgu. Okey, itu maksudnya tempoh masa yang diambil sepanjang perjalanan daripada rumah ke sekolah. Okey, itu saja yang dimaksudkan dengan tempoh. Okey, kita perhatikan buku teks. Dia kata, okey, perhatikan gambar. Gambar ni ada 4 orang pelajar. Okey, 4 orang pelajar tengah bermain bola. Okey, dia kata, kami bermain bola dari pukul 10.05 pagi. Okey, perhatikan sebutan masa yang betul 10.05 pagi hingga 10.50 pagi. Okey, dia main bola pagi. Biasa main petang kan? Okey, tak apa. Jadi kita perhatikan sebelah ni dia kata nyatakan tempoh mereka bermain bola. Okey? Okey, kita mulakan dengan jam yang pertama. Okey, perhatikan waktu mula dia 10. Okey, ini jarum jam, ini jarum minit. Okey, 10.05 minit. Manakala dia berakhir, okey, perhatikan jam yang kedua 10.50 pagi. Okey, daripada 10.05 minit nak sampai pada 10.50, masa yang diambil ialah 45 minit. Okey, macam mana kita nak kira tempoh masa dia? Okey, perhatikan, cikgu tulis kat sebelah ni. Okey, kita kena ambil masa tamat dia tolak dengan masa mula dia. Okey, itu cara yang pertama untuk mudahkan awak. 10, okey. 10.50. Okey, ini masa tamat dia. Okey, 10.50 tolak dengan masa dia mula. Okey. 10.05 minit. Okey. Jadi, waktu tamat tolak dengan waktu mula. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam 4. Jadi, 10. 10 tolak 5, 5. 4 tolak sifar, 4. Okey, 10 tolak 10, sifar. Jadi, inilah yang dimaksudkan dengan 45 minit. Okey? Okey, seterusnya kita perhatikan yang bawah. Okey, dia kata, dia mula jahit baju pada pukul 14. Macam mana kita belajar sistem 24 jam lepas? 24 jam kalau 14 ialah pukul 2. Okey, 2 petang. Manakala dia siap pada jam 16. 16 ini pukul 4 petang. Okey. Jadi ibu menjahit baju kurung selama 2 jam. Senang saja. Daripada pukul 2 nak sampai pukul 4 berapa jam? Pukul 2, pukul 3, pukul 4. Ini cara yang kedua, kita guna garis nombor. Okey. Yang ketiga, kata tempoh mula gotong royong pada sehingga selesai. Okey, perhatikan dia punya jadual. Dia mula 7.40. Okey, 7.40 pagi berkumpul dan taklimat. Okey, seterusnya pukul 8 pagi gotong royong ikut zon dan 11.40. 11.40 selesailah gotong royong dan jamuan. Jadi ingat cikgu cakap tadi, cara yang pertama kita ambil masa akhir tolak dengan masa akhir ini tolak dengan masa mula. Okey? Ni, dia tulis cara yang kedua yang cikgu ajar tadi. Yang ni. Okey, kita ambil masa tamat dia tolak dengan masa mula. Manakala cara yang lain ialah menggunakan garis nombor. Okey. Okey, sorry. Dia tanya tempoh mula gotong royong. Okey. 7.40 tak dikira gotong royong sebab dia baru berkumpul. Okey. 8.10 baru dia bermula gotong royong.
Okey, sebab tu 11.40. Okey, ini masa berakhir gotong royong. Tolak dengan 8.10. Okey, tolak dengan masa dia mula gotong royong. Okey, berkumpul dan taklimat tak dikira. Okey, seterusnya muka surat 144. Dia kata, ayah bekerja dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 petang. Kira tempoh ayah bekerja. Okey, cara yang pertama kita guna garis nombor. Okey, dia guna garis nombor mula dari 7.30. Okey, dia buat 7 ni untuk mudahkan awak. Tapi kita ambil dari tengah. Okey, ini 7.30. Mula dari 7.30 berakhir pada pukul 5 petang. Okey, macam mana kita nak kira? Ini setengah jam. Daripada 7.30 sampai pukul 8 setengah jam. Okey, 30 minit. Pukul 8 sampai pukul 9, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7, 8, 9. 9 jam, 30 minit. Ini cara kira menggunakan garis nombor. Manakala cara yang kedua ialah macam cikgu ajar tadi, kita ambil masa yang berakhir tolak dengan masa mula. Tetapi kita perhatikan macam mana 5 petang nak tolak dengan 7.30 pagi. Okey? Macam mana kita nak buat? Bila macam ni kan, sepatutnya dia jadi macam ni. 5 petang tolak dengan 7.30 minit pagi. Okey. Tetapi yang nombor kecil mana boleh tolak nombor yang besar. Jadi awak kena ingat, kalau dia dari pagi, dia dah masuk pada petang, kita kena guna sistem 24 jam. Okey, ingat, kalau daripada pagi dan masuk pada petang, kita kena tukar dia kepada sistem 24 jam. Barulah kita boleh tolak. Okey, pukul 5 petang, bila kita tukar kepada, ni 5 petang, bila kita tukar kepada sistem 24 jam, dia akan jadi 17. Pukul 17. Macam mana nak kira? 12 tambah 5. 12 tambah 5. Dapatlah 17. Ingat, cara nak tukar ialah tambah saja 12. Jadi, jam 17 tolak dengan 7.30 pagi. Okey. Bila nak tolak, sifar tak boleh tolak 3. Okey. Jadi bila minit nak pinjam pada jam, jangan lupa. Minit dia nak pinjam dengan jam. Okey, dia bagi 1 jam, dia akan dapat 60 minit. Okey, ingat balik. Kalau lupa, ingat balik apa yang kita pernah belajar sebelum ni. Okey, bila dia nak pinjam dari jam, dia kena dapat 60 minit. Kalau dia pinjam sesama minit, okey, pinjam seperti biasa. Tapi kalau minit nak pinjam pada jam, kena tukar 1. Okey, perhatikan ni. Tukarkan 1 jam kepada 60 minit. Perhatikan pelajar ni beri peringatan. Okey, jadi tempoh dia ayah bekerja ialah selama 9 jam 30 minit. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selesai tajuk tempoh masa. Okey, sebarang soalan boleh rujuk cikgu melalui WhatsApp. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.